Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid murid saya. Tadi ada Amir, sekarang dah tak ada. Mana Amir ni? Okey. Mungkin ada hal agaknya. Okey. So untuk hari ini kita akan bincangkan tentang topik bab 6. Okey, bab 6. Iaitu bab 6 apa? Tajuk dia iaitu ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Okey, sebelum tu saya nak tulis dulu kat sini. Okey, topik-topik yang kamu akan belajar apa sebenarnya? Pembelajaran. Oh. Okey, ini secara ringkas bab yang kita akan subtopik yang kita akan belajar dalam bab 6 ni Okey. Kan? Oh, nampak? Okey. Besarkan sikit. Okey, topik pembelajaran kita dalam bab 6 ini antaranya 6.1. Apa yang awak akan belajar dalam topik 6.1 iaitu tentang kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Senang kata soalan ini nak tanya bagaimana ataupun apakah cara-cara komunis dapat masuk ke negara kita. Bagaimana mereka mula masuk menyebarkan fahaman komunis di negara kita. Itu topik 6.1. Untuk topik 6.2 kita akan belajar tentang ancaman komunis. Ancaman komunis di negara kita. Maksudnya dia nak tanya apakah bentuk-bentuk ancaman komunis, bentuk-bentuk tindakan serangan komunis di negara kita. Apakah bentuk-bentuk keganasan komunis terhadap penduduk-penduduk di tanah Melayu kat negara kita. Okey. Dan 6.3 kita akan belajar apa dia? 6.3 kita akan belajar tentang usaha-usaha menangani ancaman komunis. Maksudnya soalan nak tanya apakah usaha-usaha kerajaan? Apakah usaha-usaha kerajaan dalam melawan komunis? Nak hentikan terus pengaruh komunis kat negara kita, nak tamatkan terus ancaman mereka lah. Okay, 6.4 kita nak tahu apakah kesan zaman darurat di negara kita. Okey, ketika mana negara kita mengalami zaman darurat yang diserang oleh komunis, dan kita nak tahu pula selepas zaman darurat itu ataupun kesan zaman darurat itu apa dia. Okey. So, terusnya termasuklah matlamat. Kita nak tahu juga apakah matlamat komunis kat negara kita sebenarnya. Matlamat komunis, kenapa dia cuba nak memperkenalkan ajaran komunis kat negara kita? Matlamat dia apa? Pertama, merampas kuasa daripada British. Okey, awak kena tahu komunis mula dia datang ke tanah Melayu sebenarnya tahun 1920-an lagi, dah awal tapi dia betul-betul cuba nak tunjukkan diri dia orang pada tahun 1940-an ataupun lebih jelas tahun 48 lah. Dia buat keganasan apa semualah Okey, so ini matlamat pertama dia, merampas kuasa daripada British. Dia nak halau British kat negara kita. Kenapa dia cuba nak halau? Kenapa dia nak rampas kuasa daripada British? Sebabnya matlamat komunis kat negara kita ni, dia ingin menubuhkan negara republik komunis kat negara kita. Okey, korang faham tak maksud republik ni apa? Apa maksud republik? Dah tahu tak? Kalau tak tahu saya beritahu lah. Okey, republik itu menolak sistem beraja.
menolak sistem beraja. Boleh ingat tak? Itu masuk republik. Republik tidak mengamalkan sistem pemerintahan tidak mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Itu masuk republik. Republik Korea mana ada raja? Korea tak ada raja. Awak sebut je mana-mana negara yang ada title republik itu memang tak ada raja. Okay? So itu dua matlamat komunis kat negara kita, antaranya ingin rampas kuasa daripada British dan menubuhkan negara Republik Komunis. So senang kata kesimpulannya saya cakap mungkin kat buku teks tak cerita dia nak jatuhkan sistem beraja. Kalau boleh tak nak ada sistem beraja. Kalau contoh komunis berkuasa dekat negara kita pada zaman itu dia menang, contoh dia menang lawan polis apa semua kalah, British pun kalah. Institusi beraja tu bahaya, kedudukan bahaya, mereka akan dibunuh. Itu terjadi kat beberapa negara lain. Contohnya negara yang terdekat Indonesia. Indonesia dulu banyak raja, banyak sultan. Saya pun dah lupa jumlah sultan dia berapa. Awak kajilah, cek balik Google. Berapakah jumlah sultan yang terdapat di Indonesia? Sekarang ada lagi tak raja-raja kat Indonesia? Tak ada, sebab telah diburu oleh komunis. Komunis sebab berkuasa kat sana. Parti Komunis Indonesia telah menguasai Sumatera. Jawa dia tak dapat nak kontrol sangat, tapi menguasai betul-betul di area Sumatera, di kawasan Melayu. Institusi beraja dihancurkan, bahkan diburu dan dibunuh. Okay, sampai sekarang tak adalah, tak ada. Dia kerabat-kerabat dia ada lagi. Keturunan raja-raja Indonesia tu ada lagi, tapi macam rakyat biasa je lah. Okay, itu republik. Okay, next, selatan. 6.1. Okay. Kita masuk topik 6.1 iaitu berkenaan dengan kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Bagaimana cara komunis masuk negara kita? Okey, awak kena kenal dulu siapakah pengasas ideologi komunis. Okey. Ini saya nak tunjuklah satu. Sekejap Kita kena kenal lah, nama dia Karl Marx dan Friedrich Engels. Okey. Jerman Pernah nampak tak wajah Karl Marx? Ya, ini dia Karl Marx ataupun ajaran dia Marxisme. Inilah pengasas ajaran komunis yang awal sekali antara yang awal lah mengasaskan ajaran komunis di Rusia. Okey, berketurunan Jerman Okey. Nampak Ini Karl Marx. Acak bergaya. Seterusnya tunjuk balik tadilah. Apa benda korang cerita ni utara selatan kenapa? Okey. So, Karl Marx ini merupakan pengasas ideologi komunis Karl Marx dan Friedrich Engels. Okey. Dia ada menerbitkan sebuah buku lah, menghasilkan sebuah buku, sebuah karya iaitu namanya Communist Manifesto dan Das Kapital. Okey, ini karya mereka berdua Karl Marx ni Communist Manifesto lah Okey, Friedrich Engels Das Kapital. Okey, ini soalan objektif pernah keluar Apa itu komunisme? Okey, jawapannya ialah komunisme merupakan suatu fahaman politik dan menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Okey, ada 2 poin kat sini. Apakah yang dimaksudkan dengan komunis? Benci dia. Okey. Komunis tu apa? Sebut semua suatu fahaman politik. Sebut semua. Saya nak korang semua bercakap. Suatu fahaman politik. Baru Nurin seorang. Yang lain sebut. Sebut apa itu komunis. Satu fahaman politik. Lain tak kuat tu, lain tak kuat. Fahaman politik. Satu fahaman politik. Lain tak kuat. Suatu fahaman politik. Alah, tu boleh cakap-cakap je lah. Daya dengan Rashid. Apa dia? Satu fahaman politik. Rashid. Politik. Okey, korang ni kenapa lain tak kuat lah? Ya je korang ni. Tu je alasan murid. Yelah kalau betul tak apalah Tak nak buat macam mana kan? Okey.
Satu, fahaman politik. Dan yang kedua adalah ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Okey, saya nak siapa cuba Rashid beritahu. Yang tu sebut komunis tu maksud dia. Rashid, cuba sebut Rashid. Ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Cuba sebut Rashid. Ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Ya, okey. Itulah maksud fahaman komunis. Okey, dia satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang-barang pengguna itu, properties itu semua merupakan milik negara. Itu fahaman komunis. Okey, itu yang terjadi di Korea Utara. Korea Utara. Sebab tu tengok rakyat Korea Utara ni banyak yang miskin. Sebab kalau dia orang berusaha mewujudkan sebuah premis perniagaan sendiri, kalau ada dia orang nak kaya, nak banyak sekalipun keuntungan dia, tetap perlu diserahkan sebahagian besar harta yang mereka ada kepada kerajaan mereka. Kerajaan mereka lah yang terus kaya. Okay, itu faham. Tujuannya sebenarnya kalau ikutkan fahaman komunis, tujuan dia kenapa? Dia kata itu harta milik negara. Konon-kononnya untuk agihan ekonomi sama rata dalam kalangan semua rakyat. Itu dia orang kata dalam falsafah dia orang. Falsafah komunisme. Tapi apa yang terjadi biasanya, bila kerajaan dia dah kontrol semua harta-harta rakyat ni, dia orang pun tak dapat nak agihkan ekonomi semua sama rata untuk pemimpin dia orang saja. Dia orang salah guna lah fahaman komunis tu. Dia menyalahgunakan fahaman komunis. Nampak macam bagus fahaman komunis ni. Okay, tapi cukuplah kita ajaran Islam, kan, tunaikan zakat dan Baitul Mal tu main peranan penting, agihkan ekonomi, cari orang-orang miskin, agihkan, so tak ada lagi orang miskin sepatutnya. Okay, sebab kita ada amalan pungutan zakat, kan. Okay, itu maksud komunis. Next. Okay, ini info. Penyebaran ajaran komunis sebenarnya kat negara kita dah bermula tahun 1920-an. Dah awal tau. Sudah awal tahun 20-an lagi dah dibawa masuk. Daripada negara mana? China dan Indonesia. Okay. Korang pernah nampak tak logo komunis? Logo komunis. Ini kalau contohlah awak bawa bendera komunis ke masa tengah main bola sepak ke, game bola sepak ke, saya rasa mungkin dilayan kad merah. Macam sebelum ni kan saya cerita kalau meraihkan jaringan gol. Apa tu? Bergaduh adik-beradik ke? Cikgu tahu hari ni kes COVID 9,000 lebih. Tahu? Itu saya kata. Cikgu tengah share slide ke? Ni. Nampak tak? Boleh keluar? Itu lambang komunis. Cuba awak try cari lambang Hello, dengar tak? pakai kat baju awak. Pakai kat baju awak. Saya rasa mungkin ada orang buru awak. Tapi bendera Confirm ni cikgu kena kencam. ke di Awak kalangan kalau- masyarakat? Contohlah dalam kek awak ni kan ada logo ni ataupun baju t-shirt awak logo ni, awak pergi kat mana-mana tengah-tengah bandaraya tu, saya rasa silap-silap kalau ada orang yang faham benda ni, dia akan tengok awak, dia ambil gambar, video, viralkan awak. Oi, ni pengikut komunis ke ni? Tu jangan main-main sebarang logo ni. Hello. Hello. Sebab kat Indonesia dia orang viral tau, benda-benda dia orang pakai, bangga sangat pakai ni kan. Kenapa Khairil? Dia orang Tak bangga ada. sangat. Dia tadi, Awak lupa tutup mic. Okay, dia so tadi cakap. dari tadi awak cakap, Tak ada, daripada start kelas dah cakap dah. Bagi macam jawapan apa semua. oh ya ke? Tak perasan lah. Line saya lemah sikit. Oh, delay. Lambat sikit. Dia memang kadang Duduk atas pokok, confirm kuat. Okay, dah saya sambung Kalau ada pokok dah lama dah duduk. Khairil ni, dia online dia semangat bercakap. Tapi kat kelas bersebut senyap je. Saya ingat dia pendiam. Rupanya boleh tahan juga. Okay. Dia apa? Menyamar agaknya sebelum ni.
Okey, tak kusangka. Tak apa, manusia memang kadang-kadang kita tak kenal awak. Awak pun tak kenal saya. Kan, saya ni sebenar macam mana, kan? Okey, saya pun tak kenal Anik macam mana yang sebenar-benarnya. Okey. Okey, so sambung. Okey, ini adalah logo komunis so janganlah awak print ke, awak pakai kat baju awak ke, print t-shirt print kan awak logo ni. Jangan dia lagi kena kecam kan. Okey. Boleh try. Sambung. Okey, ingat tahun 20-an start masuk. Okey, dibawa daripada China dan Indonesia. Okey. Walaupun dikatakan fahaman komunis itu bermula di Rusia, tetapi Rusia dia tak direct. Fahaman komunis Rusia tu tak direct bawa masuk Malaysia. Dia hanya dibawa masuk daripada orang-orang di negara China dan Indonesia. Okay, so ceritanya awal-awal adalah kemasukan pengaruh komunis daripada China. Okay, kita cerita daripada China dulu. Yang ini fakta yang awak kena ingat. Apakah parti komunis di China yang betul-betul masukkan ideologi komunis kat negara kita? Iaitu namanya Parti Kuomintang. Ini yang terawal sekali. Parti Kuomintang ataupun KMT. Bab sebelum ini, bab 3, awak dah belajar kan? Parti Kuomintang KMT ni bekerjasama dengan MPAJA dalam melawan tentera Jepun. Ada kan? Perjuangan rakyat lawan Jepun kan? So, kat sini pun kita cerita siapa yang bertanggungjawab membawa ideologi komunis yang awal sekali bawa masuk ke negara kita, iaitu nama parti ini Parti Kuomintang, KMT ringkasan dia, yang terletak di China. Okey, tapi pada tahun 24 KMT Kuomintang ni dia buka cawangan, branch dia buka kat setiap bandar kat negara kita. Antara bandar-bandar tersebut ialah di Muar, Melaka, Seremban, Kelang, KL dan Sungai Petani. Ingatlah beberapa 2-3 kan, 2-3 tempat yang awak kena ingatlah Muar, Melaka antara tempat yang terawal cawangan Parti Kuomintang ditubuhkan. Tahun berapa? 1924, 20-an kan. Okey, so awal lah. Cuma mungkin masa tu kita rasa macam tak sedar. Okey, mungkin penduduk-penduduk tanah Melayu masa tu tak rasakan mereka itu sebagai ancaman. Mereka tak nampak ancaman lah. Sebab tu biarkan saja. Okay, kemudian untuk main school telah ditubuhkan oleh orang-orang Hailam. Cina Hailam ini etnik dia, suku etnik macam kita pun ada etnik Jawa, Bugis, Minangkabau, Banjar. Kita pun banyak etnik kan. So orang Cina pun sama, ada Hailam, ada Cantonese, macam-macam lah etnik dia orang. Okay, so main school telah ditubuhkan oleh orang-orang Hailam di bawah arahan siapa? Arahan PKC, iaitu Parti Komunis China pula. Parti Komunis China, negara China. Okay, perpecahan berlaku antara Parti Kuomintang dan Parti Komunis China. Kenapa perpecahan berlaku? Dia orang macam nak rebut pengaruh lah kot, kan? Untuk sebarkan ajaran komunis. Okay, lepas tu ada pula parti komunis lain pula daripada China juga. Parti Komunis Nanyang. Parti Komunis Nanyang. So dah berapa parti Cina, parti komunis kat Cina ni kita belajar. Ada 3 parti awak ingatlah. Parti Kuomintang 1, Parti Komunis China 1, Parti Komunis Nanyang 1. Okey, Parti Komunis Nanyang ini ditubuhkan oleh The Communist International Comintern. Okey, walau bagaimanapun PKN gagal. Okey, PKN ini, Parti Komunis Nanyang ini gagal capai matlamat sehinggalah tertubuhnya parti baru iaitu Parti Komunis Malaya, PKM. Ada 4 dicerita kat sini. PKM antara parti komunis yang paling luas pengaruhnya di tanah Melayu. Itu awak kena ingat. Okey, kalau kita tengok awal-awal ni kalau awak belajar pun bacalah sumber-sumber lain. KMT, PKC, PKN, mereka kebanyakannya menyebarkan fahaman komunis ini kat negara kita hanya dalam kalangan orang-orang Cina sahaja. Dalam kalangan orang-orang Cina sahaja. Tetapi bila tertubuhnya satu parti komunis yang baru, Parti Komunis Malaya, PKM, nama pun dah Malaya, so mereka telah memujuk jangan ajak orang-orang Cina sahaja.
ajak orang-orang kaum lain untuk join komunis ini. Barulah awak dapat meraih sokongan penduduk Tanah Melayu dan awak dapat mewujudkan sebuah negara republik kat Tanah Melayu. Menguasai Tanah Melayu. Itu caranya. Jangan awak ambil orang Cina saja. Memanglah kaum lain akan lawan awak. Itu komiten yang saya baca sumber lain saya bukan baca buku teks saja. Saya baca sumber-sumber lain. Memang dia kata persidangan antarabangsa komunis punya kat negara luar diorang nasihatkan PKM supaya jangan ajak orang Cina saja, ajak kaum lain, Melayu ke India ke join kamu supaya kamu dapat sokongan. Okey, sokongan penduduk Tanah Melayu. Tapi nanti akhirnya memang orang Melayu tak join Memang ada. Kalau awak baca sumber-sumber lain memang ada orang Melayu join PKM. Okey, awak bacalah yang tu. Okey. Kemudian habis pengaruh komunis dari China. Kemudian kita nak tengok pula pengaruh komunis daripada Indonesia. Bagaimana cerita dia? Okey tak ni korang ni? Boleh tak? Bersama saya lagi tak ni? Ya cikgu ada dia. Fokus Saya takut ni saya macam menceramahkan korang tidur bang. Kalau tu bab kata murid-murid cemerlang yang saya invite diorang kan. Diorang kata setiap kali korang belajar kena fokus. Nanti korang ingat. Okey. Seterusnya kemasukan pengaruh komunis Indonesia. Okey, siapakah pemimpin-pemimpin komunis Indonesia ni? Ada banyak nama tau. Banyak nama. Susah nak ingat kan? Yang senang ingat lah ni. Tan Malaka ni senang ingat. Dan Alimin. Sultan Pepatih. Nampak macam Sultan tetapi bukan Sultan Sultan. Sultan Pepatih. Sobakat. Winanta. Okay. Ini susah sikit nama dia. Moso. Hasan Oisi. Bodijo Socitro. Susahnya cikgu nak ingat. Saya pun susah. Saya sendiri mengakui nak sebut nama dia Bodi Sojitro. Susah tu. Macam Jepun pula kan. So awak ingatlah beberapa nama saja. Contohlah kalau ada keluar soalan, senaraikan pemimpin komunis daripada Indonesia yang bertanggungjawab nak sebarkan fahaman komunis di negara kita. Senaraikan dua kan. At least awak kenalah. Ingat dua. Ingatlah Tan Malaka. Bukan Malaka tau. Malaka. Dan Alimin. Sobakat. Sultan Pepatih. Winanta. Nama-nama ni senang sikit lah bagi saya. Okay. So apa cerita dia? Mereka ini semua 88 pemimpin komunis Indonesia ini ataupun kita sebut PKI. Parti Komunis Indonesia tu PKI ringkasan dia. Mereka bertanggungjawab sebarkan fahaman komunis di Tanah Melayu dan mereka buka cawangan. Mereka membuka cawangan kat Tanah Melayu disebabkan PKI ini gagal menguasai Pulau Jawa. Okey, mereka gagal menguasai Pulau Jawa. Jadi bila mereka gagal kat Pulau Jawa, mereka cuba nasib nak sebarkan fahaman komunis itu di Tanah Melayu. Sibuk-sibuk pula kan. Dia datang kat negara kita kan. Dah gagal dah lah kan. Tapi mereka memang cubalah usaha untuk sebarkan fahaman komunis. Nanti kita akan jumpa bagaimana pengaruh dia orang ni sangat tinggi terhadap golongan-golongan Melayu radikal. Banyak fahaman komunis juga menyusup masuk ke arah parti-parti politik macam PKMM, Api Awas Batas tu semua. Okey, itu awak nanti tengoklah. Okey, kemudian usaha mereka ni apa? Berjaya ke gagal? Gagal juga. Okey, siapa yang sukakan komunis? Okey, Tanah Melayu, penduduk Tanah Melayu kebanyakannya tak suka, menolak komunis. Kenapa komunis gagal untuk dapat sambutan daripada orang Melayu? Kenapa? Ni soalan objektif pun ada keluar tau. Saya buat soalan objektif juga. Okey, kerana komunis gunakan kekerasan, keganasan. Awak nak paksa orang suka awak, tapi awak guna cara paksa, keganasan, kekerasan. Mana boleh kan? Kita kena sebarkan kasih sayang, loving. Barulah orang suka kita. Kalau sebar, kau suka aku kau kena suka aku. Dipukul. Boleh tak awak nak suka pada orang macam tu? So, Dayus. janganlah. Banyak tau kes keganasan rumah tangga pukul isteri. Walaupun saya lelaki, saya pun tak sokong benda tu. Rasa macam perempuan ni tak ikut cakap, dia lampang. Lepas tu perempuan tu masih lagi sayang. Tu silap lah. Kan? Kalau bapak dia pun tak pernah sepak anak perempuan dia, macam mana tiba-tiba suami boleh sepak, belasah. Itu ada kenalan saya juga tak adalah dekat sangat, kenalan jauh juga. Saya tengok dia punya posting kat Facebook, dia terus direct dia terus terang suami dia dah belasah. Memang lebam-lebam Saya pun terkejut tau.
Saya pun terkejut. Ish, macam tu report polis Memang lelaki tu memang panas baran. Dia mudah naik tangan, kaki semua. Lempang je. Lala dapat sekarang dah cerai. Bahaya sebenarnya. Korang ni belajar lagi tak apa. Nanti korang tu jangan pilih, jangan salah pilih je. Macam-macam ni lelaki-lelaki yang dalam grup ni baik-baik. Saya tengok. Yang ni tak. Tak ada. Rashid dia tak ada. Ani tak adalah kan. Tak adalah. Jenis panah baran kan. Konon-konon korang pilih yang sadu-sadu. Konon, bagus. Melindungi aku. Rupanya panah baran. Kalau tak panah baran tak apa. Ni panah baran habis. Korang pegang sikit. Betul cikgu. So, saya takut nak kahwin. Jangan jatuh kahwin, kena kahwin. Sunnah. Saya pun tak nak. Sunnah Nabi kan. Saya nak kahwin umur 30 cikgu. Umur 70. Saya tunggu 30, jodoh. 30. Itu tak apa. Itu kemudian lah kan. Belajar dulu SPM tu. Ni SPM ni. Kerja SPM dulu. Yang penting betul. Woi, korang dah tahu tak isu-isu bertua pula ni. Umur korang muda lagi. Dah boleh faham dah. Okay. Next. Sambung-sambung kan nanti tak habis kan belajar. Cerita rumah tangga hal lain korang belum lagi. Korang belum sunat. Dah sunat. Korang belum laman korang lagi tu. Okay, so ini sebab kenapa komunis gagal, PKI gagal untuk sebarkan komunis dalam kalangan orang Melayu kerana komunis memaksa mereka terima ajaran komunis itu dengan cara kekerasan ataupun boleh juga awak nak guna perkataan lain, radikal. Radikal. Nanti kan ada pula soalan dia guna istilah radikal. Nanti ada setengah murid tak faham. Cikgu radikal tu apa cikgu radikal? Radikal tu keganasan lah, senang kata, angkat senjata. Okay. Next. PKM. Ni baru PKM. PKM ni sangat penting tau. Topik PKM ni. Sebab PKM ni memang dikatakan agak berjaya jugalah menyebarkan banyak orang kata fahaman komunis ni kepada penduduk Tanah Melayu. Tersebar luas. Sejak tertubuhnya Parti Komunis Malaya. Kalau dulu kita ada parti yang saya dah sebut tadi kan. Parti Komunis Indonesia satu tu je. Yang daripada China tu. Ada parti apa? Parti Kuomintang, Parti Nanyang, Parti Komunis Cina. So, kebanyakannya hanya mempengaruhi orang-orang Cina saja. Kebanyakan memang Cina je. Tapi PKM ni, idea dia bukan saja dalam kalangan orang Cina saja, bahkan orang bukan Cina pun terpengaruh sama ikut perjuangan Parti Komunis Malaya. Saya pernah juga baca satu buku majalah Mastika. Pernah tahu tak majalah Mastika? Mastika cikgu, lama sangat nak berjalan. Mak ayah awak mungkin, mak ayah awak tahu kot. Ni ada gambar-gambar kubur, Mastika cikgu. gambar pocong dan semua tu. Kan pengalaman balik haji, pengalaman mengerjakan haji kat sana kan, macam-macam. Itu cerita-cerita Mastika. Saya zaman-zaman kecil banyak baca majalah tu. Terpengaruh saya. Okay, so saya baca satu majalah Mastika tu. Ada satu anggota komunis daripada kalangan orang Melayu sendiri. Wartawan Mastika tu tanya, kenapa kamu join perjuangan komunis? Lepas tu apa jawapan dia? Okay, ini berdasarkan bacaan saya lah, bukannya saya yang buat-buat cerita. Okay, dia cakap, saya ikut perjuangan komunis ini kerana ini salah satu cara saya nak memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Sebab ketika itu kita diperintah oleh British. Saya nak bebaskan negara saya daripada jajahan British. Itu sebab saya menggunakan cara perjuangan ini melalui senjata menentang mereka. Itu jawapan luang. Itu pandangan masing-masing lah. Tapi majoriti memang tak mengikuti perjuangan komunis sebab dia membunuh pemimpin-pemimpin Melayu yang pernah bekerjasama dengan Jepun. Dia macam itulah politik kan. Okay. Tapi akhirnya majoriti menolak lah fahaman komunis sebab fahaman komunis itu tidak mesra dengan sifat jati diri orang Melayu sebenarnya. Kalau awak tengok negara-negara macam Rusia contohnya, negara Rusia, komunis kat sana sangat kuat. Sampaikan pusat-pusat ibadat, tempat-tempat ibadat macam gereja, masjid dibakar sana Gereja lah banyak dibakar sebab mereka menolak agama dalam kehidupan mereka. Sebab itu mereka takut. Kalau komunis tersebar di tanah Melayu, kemungkinan orang Melayu tidak lagi terapkan kehidupan beragama. Sebab tu mereka menolak fahaman komunis ini. Seterusnya. Parti Komunis Malaya, awal penubuhan. Kalau dikatakan komunis itu bermula tahun 1920-an, kan 1920
Kan 24 KMT mula kan tahun 24. Tahun 1930. Okey. Senang kata tarikh tepat 30 April. Awak ingatlah peristiwa April ni banyak macam-macam peristiwa yang tak menyenangkan orang Melayu tau. Antaranya apa? Antaranya 1 April 1946. 1 April tahun Malayan Union. Orang Melayu tak suka. Lepas tu penghujung April 30 April tapi tahun 30 lah. Okey, iaitu Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okey, kita pun tak menyangkakan bahawa PKM ini ditubuhkan di tempat Kuala Pilah kat Negeri Sembilan. Kita ingat kat Johor ke, kat Melaka ke, kat Perak ke, rupanya kat Kuala Pilah Negeri Sembilan. So kena ingatlah ini kadang-kadang ada murid dicuai. Okey. Tapi ibu pejabatnya dikatakan kat Singapura, Singapore. Okey. Okey. Ni soalan pernah tanya ni soalan pun pernah tanya, awak alert. Apa cara PKM ni bergerak, melalui apa? PKM ni, ajaran komunis dia ni, fahaman komunis ni, dia nak sebarkan melalui bagaimana? Ataupun saya type lah kat sini, bagaimanakah? Contohlah soalan kan. Kena mainkan soalan supaya awak biasa. Bagaimanakah PKM dapat menyebarkan fahaman komunis dalam kalangan penduduk tanah Melayu. Panjang sikit. Tapi nanti saya bagilah nanti awak print sendirilah Ada yang tak ada printer? Kalau tak ada printer, bagi tahu saya awak personal saya nanti Okey, ni contoh soalan. Bagaimanakah PKM, Parti Komunis Malaya dapat menyebarkan fahaman komunis dalam kalangan penduduk tanah Melayu? Inilah jawapannya. Okey, iaitu caranya ialah PKM dapat sebarkan fahaman komunis melalui kesatuan sekerja, melalui sekolah-sekolah Cina. British memang bimbang sekolah Cina yang wujud masa itu. British pantau awak kena tahu sekolah Cina sampaikan mereka keluarkan satu undang-undang, enactment pendaftaran nama dia. Okey, itu topik KBSM sebab tu saya ingat. Okey, dia keluarkan undang-undang nama enactment pendaftaran. Check mana-mana sekolah Cina. Kalau sekolah-sekolah Cina tu ajarkan fahaman komunis, segera tutup sekolah tu. Okey. Kemudian fahaman komunis juga, PKM juga sebarkan melalui pertubuhan-pertubuhan yang ada. Tak kisahlah pertubuhan orang Cina lah, kebanyakannya pertubuhan orang Cina. Okey, dan melalui akhbar. Ini 4 cara PKM bergerak. Fahaman dia orang sebarkan. Okey, jelas? Okey, next, zaman pendudukan Jepun. Ada banyak saya nota saya buat macam ni. Senang. Zaman nanti awak nampak lah dia punya kronologi dia. Okey. Okey, zaman pendudukan Jepun tahun 41 hingga 45 lah kat negara kita. Apa status PKM ini? Kedudukan PKM ni bagaimana ketika zaman Jepun? Zaman Jepun datang, PKM tu buat apa je? Kan? Adakah dia cuba berkawan dengan Jepun ataupun lawan Jepun? PKM, pelik tau, PKM bekerjasama dengan British dalam menentang Jepun dengan menubuhkan MPAJA. Siapa tak kenal MPAJA? Salah satu pasukan yang menentang Jepun. Okey, salah satu gerakan anti-Jepun di tanah Melayu. Okey, apa itu MPAJA? Siapa tahu apa itu MPAJA? Malaysian People Anti-Japanese Army. Ya, Malayan People Anti-Japanese Army. Okey, saya type kat tepi ni Malayan People Anti-Japanese Army. Tu, siapa tak tahu MPJA yang lawan Jepun. Okey, dia bekerjasama dengan Force 136. Bekerjasama dengan KMT lawan Jepun. Okey, kalau ni saya tanyalah rambang. Selain daripada MPJA, siapa lagi pihak-pihak lain yang lawan Jepun? Boleh tak tahu? Ingat lagi tak topik yang sebelum ni? Saya jawab ke? Boleh je. Boleh je. Cuba. Apa Liana? Regimen Askar Melayu dengan Force 136. Ya, Regimen Askar Melayu dan Force 136.
Force 136 pun ada pecahan lagi tau. Awak kena tengoklah nota saya tu. Force 136 dia ada kat Wataniah Pahang pun ada. Okey, boleh tengok lagi. Okay, seterusnya, kita sambung. Okey, so PKM bekerjasama dengan British lawan Jepun dan mereka PKM ini nak lawan Jepun, diorang tubuhkan askar diorang iaitu namanya MPJ lah ataupun tak lama lepas itu dikenali sebagai Bintang 3. Okey, tapi masa zaman Jepun diorang memperkenalkan diri diorang MPJ tau. Bintang 3 ni bila Jepun dah undur baru diorang guna nama Bintang 3. Okey, yang dia mengganas 14 hari tu. Okey, lepas tu apa PKM dapat? PKM dapat bantuan senjata. Macam-macam bantuan senjata, latihan ketenteraan, kewangan, duit, perubatan, bekalan logistik daripada British. Sebenarnya British banyak support kepada pasukan MPJ untuk lawan Jepun. Okey. Saya rasa silau mata saya. Korang okey ke? Sekejap saya kena keluar je, ambil oksigen. Takutlah tak buka tikar. Tak dapat oksigen saya. Okay, welcome back to my channel. Alhamdulillah. Cikgu, minggu depan cuti ke? Sekolah cuti tapi tuition saya jalan. Tuition mana ada cuti? Cuti lah Kak Rel, tak payah saya buat amat. PDPR memang tak ada. PDPR Minggu sekolah. depan raya haji tu. Minggu depan cuti raya haji. Ya. Berapa bulan lah? Saya pun tak tengok kalender lah. Raya haji 20 bulan kan? Sekolah naik tu. 20. Nantilah awak tengok kalender tu. Cikgu buka sekolah bila? Itu tak tahu. Tunggu vaksin semua. Saya pun belum dapat lagi tarikh untuk ambil vaksin. Nak sekolah. Dah register dah tapi tak dapat tarikh. Tengok juga kan My Sejahtera tu kan bila nak dapat. Okay. Kurang lagi nanti tahun depan SPM mesti confirm memang kena suruh ambil dos vaksin. Jadi zombie lah. Okay, sambung Okay, komunis zaman kekalahan Jepun. Okay, zaman kekalahan Jepun di Tanah Melayu ataupun senang kata kat sini selepas tamat perang dunia kedua. Okay. Awak macam ni lah kalau nak faham zaman ni, Jepun kalahkan negara kita sama maksud dengan zaman tamat perang dunia kedua. Okay. Tamat perang dunia kedua, Jepun telah berundur daripada tanah Melayu. Itu simple je. Okay. Sebab dia suka main istilah begini tau. Nanti dalam buku sejarah awak. Dalam buku teks form 5 pun nanti awak akan jumpa zaman kekalahan Jepun ataupun zaman selepas perang dunia kedua. Awak just bayangkan begitulah kalau saya sebut ataupun buku teks sebut zaman selepas perang dunia kedua, awak cuma bayangkan Jepun kalah, British datang semula memperkenalkan BMA, Malayan Union, itu semua. Nak fahamkan begitulah.
Okey, so bagaimanakah status PKM? Status PKM ini ketika zaman kekalahan Jepun di Tanah Melayu. Ataupun senang kata bahasa lain selepas tamat Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tamat pada tahun 1945. Ini, tarikh penamat Perang Dunia Kedua, Ogos. Kena bom atom Jepun tu. Okey. So seterusnya dia nak cerita kat sini, ketika itu kat Tanah Melayu berlaku kekosongan politik. Apa maksud kekosongan politik? Tak ada pemerintah, tak ada government. Tiada pentadbiran. Okay, tak ada siapa-siapa pun yang memimpin negara kita ketika itu. So bila tak ada pemimpin, tak ada kerajaan, masyarakat akan huru-hara. Kalau awak nak rompak pergi kedai mana-mana pun, pergilah buat. Tak ada polis, tak ada tentera, itu masuk kekosongan politik. Itu bahaya keadaan macam tu tau. So siapa yang mengambil kesempatan terhadap situasi tersebut? Yang mengambil kesempatan terhadap situasi tersebut ialah tentera bintang 3 daripada pasukan daripada Parti Komunis Malaya itu. Bintang 3 tu asalnya dulu MPJA. Zaman Jepun mereka menggelarkan diri mereka MPJA, tapi bila Jepun dah kalah, kenapa nak pakai MPAJA lagi kan? Anti-Japanese. Jepun dah kalah, dah tak ada. So diguna istilah baru, pasukan tentera bintang 3. So tentera bintang 3 mengganas melakukan huru hara kat Tanah Melayu. Okey. Berlaku kekosongan politik disebabkan British tiba lewat. British sampai lambat Jepun dah balik kan. British sampai lambat. Tak kontrol lagi keadaan Tanah Melayu masa tu. Okey, British tiba lewat ke Tanah Melayu. Memberi peluang kepada PKM. PKM ni ataupun bintang 3 sama sama je. PKM ke bintang 3 sama je. Awak enggak sama. Memberi peluang PKM atau bintang 3 meluaskan pengaruh dan kuasanya di Tanah Melayu. Pasukan komunis keluar ataupun bintang 3 lah keluar daripada hutan melakukan kekacauan, huru hara. Okey. 14 hari tau masa tu. Selama 14 hari. Masa kekosongan politik tu. Okey. Saya potonglah. Mereka bertindak membunuh sesiapa sahaja termasuklah orang Melayu, Cina, India yang dianggap bersubahat dengan Jepun. Mereka wujudkan mahkamah mereka sendiri. Mereka mewujudkan undang-undang mereka sendiri untuk mengambil tindakan hukuman sesuka hati kepada sesiapa yang dianggap pernah bekerjasama dengan Jepun. Okey, itulah orang kata keganasan yang mereka lakukan terhadap penduduk Tanah Melayu ketika mana Jepun telah kalah. Jahat juga komunis ni. Jahat. Bunuh-bunuh orang. Okey. Lepas tu British datang. British datang ke Tanah Melayu nak tenteramkan keadaan Tanah Melayu masa tu. PKM dah ganas kan. Bintang 3. Sekejap hang pula laptop saya ni. Okey. Okey, zaman pemerintahan BMA. Ingat lagi tak BMA apa? Awak dah belajar lah topik bab 4. Awal-awal topik bab 4. BMA tu apa dia BMA? Administration. Jangan kacau. British Military Administration. Okey, BMA. Sebelum BMA, lepas BMA diperkenalkan, barulah mereka memperkenalkan Malayan Union. Lepas Malayan Union, barulah Persekutuan Tanah Melayu 48. Itu cerita di kronologi dia. Awak kena faham sejarah ni secara kronologi. Kalau awak faham sejarah negara kita ni, daripada awal saya ajar, ikut follow kan, nanti awak mendapati sebenarnya subjek sejarah ni okey lah, boleh best lah. Okey, awak boleh faham pemerintahan negara kita dulunya macam mana, apakah orang kata kesusahan yang perlu nak dicapai sebelum nak capai kemerdekaan ni. Banyak cara yang kita perlu usahakan. Okey, zaman pemerintahan BMA, BMA ni British lah. MPAJA telah dibubarkan. Okey, MPAJA dibubarkan. Okey, senang kata bintang 3 tu lah. Bintang 3 tak bubar, MPAJA dibubarkan. Okey, sebab dia anti-Japanese kan. Dia tak ada sebab untuk diwujudkan semula. Sebab tu MPAJA ini dibubarkan. Sebab tak ada tujuan. Sebab tujuan asal ditubuhkan untuk lawan Jepun. Tapi sebab Jepun dah kalah, buat apa dia nak hidupkan balik? Okey, so bubarkan. Tapi sebenarnya Saki-Baki dia tu ada lagi tau. Ada orang sebagai bintang 3 lah. Walau bagaimanapun PKM dibenarkan aktif. British
masih benarkan Parti Komunis Malaya itu aktif. Cuma pasukan tentera dia, MPAJ itu bubar. Tapi Parti Komunis Malaya dia tak kacau. Okey, tak apalah awak nak join. Jangan buat apa-apa sudah. Jangan bawa keganasan lagi sudah. Okey, macam tu. Okey, PKM dibenarkan aktif sebagai pertubuhan yang sah di tanah Melayu. Ini memberi peluang. Dah bagi peluang. British bagi peluang dia orang aktif, tak kisah. Yang penting jangan buat keganasan je. Memberi peluang kepada PKM untuk mempengaruhi. Peluang kepada PKM untuk mempengaruhi pertubuhan tertentu. Iaitu melalui kesatuan sekerja. Contohnya PMFTU. Pernah jumpa tak PMFTU ni? Kat mana-mana? Topik sebelum ini. Okey, awak ada bab 5 tak kat tangan awak sekarang? Bab 5. Ada. Awak tengok bab 5 muka surat 2. Bab 5 muka surat 2. Nampak tak PMFTU ni? Yang kat sini. Nampak ke tak Dia golongan bukan Melayu, AMCJA. Golongan bukan Melayu, AMCJA. Kat situ kalau tengok dipimpin Tan Cheng Lock kan, AMCJA. Bawah dia ada PMFTU, Chan Lu, pemimpin dia. Lepas tu ada NYC. Nampak tak? Daripada golongan-golongan bukan Melayu ini yang menolak PTM 48 tu, Jawatan Kuasa Kerja tu, mereka dah terpengaruh dengan ajaran komunis juga sebelum itu. Dah terpengaruh dengan ajaran komunis. Sebab tu dia tak pernah suka dengan British ni. Siapa-siapa yang bekerjasama dengan British, mereka dah tak suka lagi dah. Okay. Sebab awak kena tahu British nak bagi kemerdekaan kepada kita, dia membenarkan sistem beraja tu. Dia membenarkan sistem beraja kat negara kita. UMNO, Raja-Raja Melayu dibenarkan duduk dengan dia. British, maksudnya British okey lah kan. Bagi saya lah. Okay, sebab dia membenarkan institusi beraja. Tapi komunis ni memang tak suka institusi beraja. Kalau boleh, negara kita ni biarlah satu sistem republik macam Indonesia. Indonesia Republik. Mereka banyak juga terinspirasi dengan perjuangan di Indonesia juga sebenarnya. Okay. Ingat lagi tak matlamat komunis kat negara kita ada 2 tadi kan, yang mula-mula sekali, yang slide awal tu. Okay, seterusnya. Dia bila awak baca buku sejarah ni, awak kena kaitkan tau daripada bab ke satu bab yang lain. Dia kadang ada perkaitan tau. Awak kena cepat-cepat dah catat kat sini. Macam contoh kan, ini kan, kalau saya lah sebagai student lah kan, saya akan catat apa kat sini? Saya akan catat rujuk, nota ke, tak kisah awak nak tengok nota ke ataupun teks ke. Lepas tu bab apa? Contoh tadi bab 5 kan, halaman apa. So awak sebenarnya telah menguasai sejarah kalau awak buat macam ni. Okey, sebab tu saya kalau dulu belajar sejarah, memang nota-nota saya conteng-conteng penuh tau. Buku-buku semua penuh contengan, highlight. Jadi korang kalau cikgu ajar tu, korang dah terbayang dah terus. Kita dah faham dah. Cikgu ajar tu kita dah faham dah. Oh, dia berkaitan macam ni, cerita dia macam ni. Korang dah faham dah. Tinggal korang nak hafal saja. Hafal tu yang tugas susah sikit. Kan? Hafal ni memang nak kena latih selalu. Sebut kan. Kita baca, kita sebut kuat-kuat. Bercerita, cakap seorang-seorang. Sebab hafal. Dia kenapa hafal juga penting? Ada orang kata hafal tak penting. Tapi bagi saya penting juga untuk peperiksaan. Kita kena fahamkan dulu. Lepas tu bila awak dah faham, barulah awak cuba hafal. Latih hafal. Supaya untuk peperiksaan nanti awak boleh tulis. Untuk esei. Boleh faham tak? Itu cara saya lah. Kadang-kadang cara awak mungkin lain. Awak kena tahu macam mana cara awak belajar. Apa yang awak rasa selesa nak belajar. Awak kena fikirkan cara yang awak mudah. Okay? Jangan last minute lah. Janganlah rasa lagi 1 minggu, 2 minggu awak nak last minute study semua. Tingkatan 4, tingkatan 5 punya topik. Tak dapat lah. Okay. Sambung. Zaman pemerintahan British pula. Okay, apakah kedudukan PKM zaman pemerintahan British? Okay, kita tadi PKM Parti Komunis Malaya. Zaman pemerintahan British, komunis telah berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja. Banyak ni kesatuan sekerja ni, ada 335 dia telah kuasai. Berjaya pula menyusup masuk ke dalam PKMM. Tu yang saya sebut tadi.
Fahaman komunis ini sebenarnya dah mula masuk dalam pertubuhan orang Melayu. Pertubuhan orang Melayu PKMM dan Pakatan Putera dan AMCGA serta MDU. MDU pun tadi kat muka surat 2 nota 45 pun ada MDU kat situ, Malayan Democratic Union, John Iber tu. Sama je. Sebab tu British tidak menyukai mereka. Sebab tu awak tengok kenapa nanti zaman PTM 48, kenapa British tak ajak PKMM, Putera, AMCGA, MDU, PMFTU, kenapa British tak ajak dia orang dalam jawatan kuasa kerja? Sebab mereka dah cenderung ke arah pemikiran komunis. Sebab tu British tak nak ajak dia orang. Sebab tu British hanya ajak wakil raja-raja Melayu dengan UMNO saja terlibat dalam pembentukan perjanjian persekutuan Tanah Melayu 1948. Boleh faham tak? Aku bebel-bebel penat-penat ni tau. Tak tahulah korang faham ke tak? Harap-harap korang faham lah. Boleh Lena? Tak faham, kena baca sekali lagi. Memang saya cakap ni, saya tahu kadang tak semua orang boleh dapat tangkap. Jadi tugas awak kena ulang kaji lagi, fahamkan lagi. Lepas tu nanti awak boleh tanya lagi personal. Okay? Khairi dah, line tak kuat dah tu. Okay, kita ada lagi 35 minit saja lagi. Okay, kemudian seterusnya, ini soalan ni pernah keluar objektif, saya dah buat. Okay, British ada mewujudkan sebuah undang-undang. Nama undang-undang itu, ni kena alert lah nama undang-undang ni. Trade Union Ordinance No. 9 of 1948. Okay. Trade Union Ordinance No. 9 of 1948. Okay, so kenapa British mewujudkan undang-undang ini? Ya, kenapa? Untuk menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja. Ini poin pertama. Dan poin kedua, mengharamkan PKM, untuk mengharamkan PKM. Ini tapi yang jawapan dia, saya ingat yang inilah jawapan yang ABCD tu. Dia nak memastikan pengaruh komunis ni tak dapat tersebar di kesatuan sekerja. Sebab itulah British mewujudkan Undang-Undang Trade Union Ordinance No. 9 of 1948. Okay? Kerana British berpendapat bahawa komunis telah mengancam ekonomi dan keselamatan negara. Okay? Ada nak tanya apa-apa tak? Setakat ni. Tak ada. Sekejap saya rehat dulu 2 minit. 1 minit 2 minit. Nak pergi tandas ke? Boleh silakan. Nak makan sekejap ke? Kalau makan tu terlalu lama pula kurang. Makan yang ringan-ringan lah. Jangan makan nasi pula. Cikgu, kelas kita memang ada budak baru ke? Siapa? Yang Izwan tu Izwan tu dia macam dia kata dia stop form 4, dia nak join form 5 saja. Bukan cikgu, Amir Sihan. Amir Sirhan? Mana? Amir Sirhan tak ada pun dalam ni. Amir Dia Sirhan memang tadi join kita ke? nantilah saya join. kena PM dulu lah nanti. Saya belum personal lagi dengan dia. Nantilah saya personal sama ada dia nak atau tak. Sebab bagi saya kalau kelas online boleh je kalau dia nak join. Kalau masa kelas bersemuka sebab ruang terhad kan. Sebab kelas saya tu 8 orang je boleh. Amir tu dah hiyah kan? Amir tu dah hiyah? Mana? Daya mana? Daya ada kat sini. Hanya tu apa? Bukan. Bukan Oh Daya okey Daya sihat Sihat cikgu. Cikgu, couple tu haram cikgu. Jangan kita berkapal. Couple tu haram. Siapa couple? Anik. Aku Anik tak. Adik couple. Adik couple dengan siapa? Aduh, dia dah senap dia dah. Aku rekod lah. Saya rekod, saya lupa. Jadi orang tengok YouTube kantoi kau ni. Tak perlu. Tak, kalau korang type, Mau nak tanya juga. Kalau korang type, selamat. Tak ada boleh baca. Tapi kalau korang cakap ni, sebab saya upload YouTube tau.
Saya nak jadi Insta famous. Insta famous. Jangan Banyak dapat dapat. itu YouTube saya juga ikut. Ha? Saya buat YouTube juga. Ya. Tapi Insta famous bukan kena ada rupa yang kacak ke? Astaga. Dia tak kira rupa. Tak kira Dia rupa kan? kalau ada rupa tapi konten dia tak best. Tak kira juga cikgu. Sokong. Konten tak best. Saya banyak kot. Saya pasal game. Saya pasal game. GTA 5. Tak lah, zaman korang ni macam-macam lah. Saya pun dah tak tahu dah zaman korang ni Dia apa buat yang duit, dia buat. Dah Saya tak buat boleh dia kat tahu TikTok. lah. Sekarang semua gelik cikgu. Ha? Sekarang? Sekarang semua gelik. Kau nak cakap aku gelek lah. Betul. Kau ni pun kau terasa ke? Ada juga lah sikit. Okey. Sekejap Penat sebenarnya bercakap tau. Nak rehat sekejap. Okey, 6.2. Ni. Okey, boleh sambung? Boleh tak korang semua? Boleh tak? Boleh. Anik boleh? Rashid boleh? Rashid boleh? Rashid boleh Fatinin okey? Adik dia lagi? Fatinin? Okey cikgu. Okey. Syafina boleh ikut lagi? Boleh follow lagi? Boleh cikgu. Alhamdulillah. Nurin? Boleh. Khairil boleh delay. Oh, kalau line izinkan. Dia boleh type je. Kalau nak keluar suara kan nanti lambat suara dia keluar. Okay, so kita masuk topik 6.2 pula. Okay, 6.2. Hari ni kita sampai 6.2 je lah sebab pun lagi setengah jam je. Okay. 6.2 berkenaan dengan ancaman komunis di negara kita. Okey, ini contoh soalan. Okey, ini contohlah soalan kan. Persidangan Kongres Belia Asia dan ada persidangan Parti Komunis India. Okey. Parti Komunis Malaya PKM telah menghantar wakilnya ke dua-dua persidangan tersebut pada tahun 48. Okey, tahun 48 Tahun 48 ada peristiwa apa kat negara kita? Siapa tahu? Jawab lah. Aku jawab kan Marai. Cepat-cepat siapa? 48 kat negara kita. British buat apa? Wujudkan apa? PTM. Ya, PTM. Pandai pun. Okay. So, British telah menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Pada masa yang sama, Parti Komunis Malaya cuba giat. Okay, giat nak aktif kat Tanah Melayu, nak melawan Persekutuan Tanah Melayu itu dengan hantar wakilnya ke dua-dua persidangan. Iaitu persidangan apa? Persidangan Kongres Belia Asia dan persidangan Parti Komunis India. Kat Calcutta, nama bandar tu Calcutta. Macam nama lagu je. Calcutta. Taksi. Macam tu. Tak tahulah lagu apa. Okay. Lain cikgu lain. Pernah tengok lagu tu? Tu lagu zaman tahun 2000 kot. Awal 2000. Okay. Kejap. Okay. So, apakah saranan persidangan tersebut kepada setiap wakil yang hadir? Okay, so bila dia orang pergi ke sana buat ikut persidangan, mesyuarat senang kata bahasa kita meeting. Dia orang pergi ikut join meeting tu. Okay, kongres persidangan. Okay, so balik daripada persidangan itu dan nasihat-nasihat persidangan itu pada mereka minta apa? Mereka meminta pengikut-pengikut komunis kat kawasan-kawasan yang dijajah kuasa barat diminta untuk memperhebat perjuangan mereka. Untuk memperhebat perjuangan mereka. Ini keyword dia. Dia diminta mana-mana pengikut komunis kat mana-mana negara-negara tanah jajahan barat, kamu perlu memperhebatkan kekuatan perjuangan kamu melawan mereka. Memperhebat perjuangan mereka menentang kuasa barat. Lepas mereka balik daripada situ, barulah mereka melakukan keganasan. Nanti kita tengok apakah bentuk-bentuk keganasan yang mereka buat.
lepas mereka balik daripada persidangan di Calcutta, India. Persidangan ni berada di Calcutta, India. Okey. Ni info. Tindakan PKM setelah pulang daripada persidangan ini, setelah wakil PKM pulang daripada persidangan komunis di Calcutta, India, PKM telah menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu dengan melancarkan serangan bersenjata. Diorang balik daripada persidangan itu, diorang melancarkan serangan bersenjata. Maka British buat keputusan untuk mengisytiharkan darurat. Okey. Titik poin dia kat sini, setelah diorang ikut persidangan Kongres Beli Asia dan persidangan komunis, Parti Komunis di India sana, okey, persidangan Parti Komunis India kat Calcutta, mereka melancarkan serangan senjata dari Republik Komunis lah. Lepas tu barulah British terus isytiharkan darurat. Nanti kita tengoklah soalan ni, contoh soalan. Ni topik pengisytiharan darurat. Okey. Sekejap Laptop saya ni sensitif sikit. Kalau saya edit sikit dia macam hang sikit. Okey. Inilah soalan contoh soalan ni. Ceritakan peristiwa berdarah. Ceritakan peristiwa yang berdarah yang menyebabkan Sir Edward Gen. Nak lagi tak Sir Edward Gen ni? Sir Edward Gen ni masa Malayan Union dia sebagai governor. Tapi bila orang Melayu menentang Malayan Union, orang Melayu meminta PTM itu ditubuhkan. Sir Edward Gen juga masih memerintah negara kita, iaitu menjawat jawatan Pesuruhjaya Tinggi British PTM. Lalu Sir Edward Gen mengisytiharkan darurat. Darurat di Tanah Melayu, terutamanya di kawasan Perak dan Johor. Okey, ceritakan peristiwa berdarah yang menyebabkan Sir Edward Gen mengisytiharkan darurat. Okey, so jawapannya apa? Peristiwa berdarah tersebut yang dimaksudkan ialah pihak komunis telah membunuh 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah. Okey. Membunuh 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput, Perak. Itu sebabnya dia nampak komunis dah muat keganasan. Dia orang bukan bunuh orang-orang tempatan saja. Dia berani bunuh orang Eropah, orang bangsa British sendiri. Okey, mangsa yang terbunuh ialah Arthur Walker, John Ellison dan Ian Christian. Okey, ini orang-orang dia. So, bila Sir Edward Gen tahu pengurus ladang bangsa Eropah itu telah dibunuh oleh komunis, maka Sir Edward Gen telah mengisytiharkan darurat. Kat Perak lah. Kat Perak dulu Ini kronologi dia. Kronologi perisytiharan darurat pada 16 Jun. Okey, maksudnya ketika peristiwa pembunuhan 3 orang berbangsa Eropah ni, ianya tarikhnya pada 16 Jun 1948. Kalau tengok kat sini 3 hari je 3 hari berturut-turut. 16, 17, 18. Tahun 48. Jun. Kalau pengisytiharan pertubuhan PTM 48 itu pada Februari tau. Februari 1948 pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu. Tapi tak lama lepas tu bulan 6 bulan Jun peristiwa pengurus ladang berbangsa Eropah telah dibunuh oleh komunis. Okey. So apabila berlaku peristiwa pembunuhan tersebut kat Perak ni, Sungai Siput, Undang-Undang Darurat berlaku di kawasan Sungai Siput, Ipoh, Perak serta Kulai. Kulai pun terkena sebab mungkin ada kes jugalah, kes kekacauan di negeri-negeri tersebut lah. Kulai, Keluang, Muar, Plentong, Johor. So pun pada 16 Jun, negeri-negeri tersebut juga, wilayah-wilayah daerah-daerah ini juga diisytiharkan darurat oleh siapa? Siapakah isytihar darurat? Adakah Yang di-Pertuan Agong? Yang isytiharkan darurat adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Yang di-Pertuan Agong tak wujud lagi zaman ini. Boleh tak saya nak tahu awak? Yang di-Pertuan Agong ni jawatan dia bila diwujudkan? Siapa tahu? Kalau zaman sekarang yang isytihar darurat Yang di-Pertuan Agong, bukan Pesuruhjaya Tinggi British. Tapi kalau zaman itu 48 yang isytihar darurat
adalah Pusatjaya Tinggi British. Okey. Kalau nak tahu bilakah jawatan yang di Pertuan Agong tu diperkenalkan? Tahun 1957. ya 1957. Kita merdeka je jawatan itu diperkenalkan. Okey. So ketua negara kita adalah YDPA lah. Azan Sekejap lihat dulu. Tunggu habis azan lah. 19 1957. Hari kemerdekaan tu, Nuri. Lupa dah. Lapar makanlah Liana. Makanlah roti. Dia nak McD pula. Aduh, demand. Kaya. Liana kaya lah. Jadilah kita orang. Kena berniaga sekarang cikgu. Niaga yang bagus lah, niaga. Bagus lah, muda-muda niaga. Tengok dia niaga sambil-sambil dia belajar, tak apa. Kalau niaga tak belajar tu saya tak nak. Dengar tu Lena. Suara aku tak keluar pun. Semalam siapa je yang buat? Bunyi lagu. Oh dah biasa kan? Dia karaoke cikgu. Suara cikgu. Doa. Jangan lupa doa. Allahumma rabbahal. Saya nak tanya, kenapa anak-anak murid ni tak masuk kelas malam Kenapa? Itulah yang soalan tu. Tapi soalan tu apa kelas Kau yang kan? kontra seorang soalan tu. Tapi Kenapa yang Zura tak nak jawab? Benda aku bagi Liana Zura tak dengan jawab. Anik je malam tadi ada. Kau bagi aku dah Dengan dulu jawab. Khairil pun ada. Tidur. Awalnya tidur Nurin. Khairil ada lah, Khairil. Nuri tu tipu. Saya ada kerja. Ui, malam-malam kerja Kerja apa tu? Kerja rumah ke kerja kat luar? Saya lepas kelas baru saya kerja. Rumah. Sampai pukul 1. Tapi Liana memang conquer 20 lebih dapat. 20 lebih skor. Kan cikgu kan? Ya Cikgu semalam cakap dia cikgu 28. Ya ke 28? Ya je cikgu. Cikgu Tak tak adalah buat banyak jadual. Buat jadual. Saya kelas extra ni memang surprise je. Saya pun tak jangka bila saya boleh buat. Sebab tu saya tak marah. Yang tak join tu saya tak marah. Okay, saya tak marah. Saya tak berani kalau macam kalau tuition ni, okey lah saya beritahu, okey hari ni tuition. Okay, memang kita buat tetap. Tapi kalau kelas extra ni, saya tak boleh nak jangka. Kadang-kadang saya ada hal lain kan. So saya free, saya buat je. So jangan risau, saya rekod juga. Korang belajar dari situ. Tapi nak tengok balik rekod tu penat kan? Dia tak sama dengan live. Semua orang ada Khairil. Inilah pengorbanan. Okey dah, saya sambung. Tak nak buang masa. Sebab ini dah. Okey, 16 Jun 48 ada peristiwa pembunuhan 3 pengurus ladang. Okey, Sir Edward Jane marah, PTB marah. Okey, lalu istiadah darurat kat mana? Kat Perak. Lepas tu juga berlaku kat Johor seperti di Kulai, Keluang, Muar dan Pelentong. Pelentong.
17 Jun, besoknya pula undang-undang darurat di seluruh bukan negeri daerah-daerah terbabit saja, untuk seluruh Perak dan Johor. Tapi ini peristiwa penting lah. Tarikh saya besarkan lah sikit. Biar korang ingat lah. So 18 Jun, besar kan. 18 Jun 48, undang-undang darurat seluruh tanah Melayu. Kalau sebut tanah Melayu, awak jangan masukkan Sabah Sarawak tau. Okay, tanah Melayu saja. Sebab ini tahun 48. Sabah Sarawak tak bersama dengan kita. Sabah Sarawak dengan kita hanya tahun 63 je baru nak cerita Sabah Sarawak. Okay, so tindakan komunis. Okay, kita nak tengok tindakan komunis. Sekejap. Sekejap hang pula laptop saya. Tak nak gerak lah. Aduh. Okey. So ini bentuk-bentuk tindakan komunis nampak tak semua? Korang kalau tengok guna laptop ataupun monitor PC akan jelas lah. Kalau awak tengok handphone mungkin susah sikit lah nak tengok. Itu pandangan saya lah. Saya dah try juga tengok handphone guna handphone. Kalau Google Meet ke apa kan, macam kita pun nak fokus pun tak rajin. Kalau awak tengok paparan besar, Saya tengok kat TV. ada tak yang guna handphone? Saya nak tahu juga siapa yang pakai handphone. Oh, Liana pakai handphone Enggak mampu pakai PC. Ya je, tak Kau percaya. nak mention aku pakai PC. Kau nak mention aku pakai PC Enggak mampu kaya. Tapi itu saya lah, okay. Saya ni pun, PC ni pun, laptop ni pun terpaksa. Memang beli cikgu memang kena ada laptop. Kalau tak ada laptop memang tak boleh nak buat apa-apa. Nak buat kerja pun susah kan. Okay, so nanti korang masuk universiti lagi lah. Wajib ada. Kalau saya korang dua-dua masuk, cikgu. Laptop memang kena satu. wajib ada tau laptop. Kalau tak susah. Saya ingat lagi semester 1 saya tak ada laptop pun. Saya selalu pergi makmal komputer lab untuk buat assignment. Jadi kena rajin lah bergerak selalu lah. Tapi dah masuk semester kedua tu, kan dah ada duit sikit. Duit PTPTN pun dah masuk. Barulah saya beli laptop sendiri. Terpaksa. Senang lah. Maksudnya duduk college, boleh buat assignment senang. Kalau tak nak asasi nak pergi naik bas, pergi masuk kampus, pergi masuk makmal komputer nak buat assignment. Leceh lah. Kan. Lepas tu kadang-kadang pergi cyber cafe kan nak bayar. Setiap kali tu nak kena bayar apa semua lah. Itu buat assignment bukannya sejam 2 jam boleh siap. Kalau assignment awak tu banyak, lebih pada sejam 2 jam, dah kena duit juga kan. So terpaksa jugalah beli. Sebab tu masa sebelum saya masuk U, saya ada kumpul duit juga. 1,000 lebih kan nak kumpul beli laptop. Dah fikirlah benda tu. Nanti korang rasalah juga masuk U memang perlu ada laptop. Okay. Okay, yang pertama tindakan komunis ialah mengancam pasukan keselamatan. Saya gelap sikit nampak sikit. Okay. Ini contohlah soalan kalau tanya, apakah bentuk-bentuk tindakan komunis di negara kita? Ataupun apakah cara-cara ataupun bentuk-bentuk ancaman komunis? Ini bentuk-bentuk ancaman tindakan komunis ni ancaman lah, bentuk-bentuk ancaman, iaitu mengancam pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan ni apa? Polis. Memang komunis memang nampak polis dibunuh. Sama juga macam siapa saya ingat dulu pengedar dadah Colombia tu nama dia. Pablo Escobar dia arahkan siapa-siapa dapat bunuh mana-mana pegawai polis, saya bagi duit. Oi, banyak polis dibunuh kat Colombia tahun itu. Sebab dia nak bagi duit. Jumpa dia, ambil gambar, saya bagi duit. Oh, rakyat-rakyat biasa boleh bunuh polis. Jumpa Pablo Escobar cakap, ini bukti saya dah bunuh satu anggota polis, dapat duit. Banyak polis terbunuh zaman itulah. Tahun berapa 80-an Okay, Pablo Escobar Colombia. Tapi ini komunis. So komunis memang dah ada senjata. So sentiasa menyerang balai-balai polis.
Kenapa mereka serang polis? Kenapa mereka serang polis? Ataupun kenapa mereka serang pasukan-pasukan keselamatan? Sebabnya untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa kerajaan kamu itu, polis kamu itu tak mampu nak melindungi kamu. Boleh faham tak? Dia nak tunjukkan ketakutan. Okey, nak tunjukkan ketakutan kepada penduduk Tanah Melayu bahawa dengan keupayaan kami mampu membunuh ramai polis, sebenarnya mereka tak mampu nak jaga negara kamu. Biar kamu pilih kami sebagai pemimpin, pemerintah. Macam tu, faham tak? Ini pernah keluar soalan objektif tau. Pernah keluar soalan objektif. Kalau awak buat buku latihan mana tu, yang korang beli tu, yang ni kan? Korang buat lah. Nanti korang jumpa kot rasanya soalan ni. Okay? Itu soalan tanya. Okay? Nak keupayaan diorang bunuh polis dan pasukan keselamatan untuk tunjukkan rakyat Tanah Melayu sebenarnya polis tu tak mampu jaga kamu, tak mampu lindungi kamu. Okey, yang kedua, apakah bentuk tindakan komunis seterusnya? Mengancam keselamatan rakyat. Itu biasalah. Okey, common lah. Nak ancam rakyat. Okey, apa bentuk dia? Pelbagai bentuk keganasan yang dilakukan seperti menculik, kidnap, merampas, bakar harta benda, bunuh, termasuk bunuh pun. Penduduk yang tak bagi kerjasama, bunuh je. Okey, tembak je kepala. Okey, contohnya apa? Komunis pernah campakkan bom tangan, grenade. Fire in the hole, baling, boom. Kat Sarkis, Syum Sarkis di Kampar Perak, 46 cedera, 4 orang mati. 4 orang mati. So itu contoh yang disebut kat buku teks awak lah. Okey. Saya memang ambil kat buku teks saja. Seterusnya, melumpuhkan ekonomi. Apakah bentuk tindakan komunis, ancaman komunis yang ketiga? Okey, iaitu melumpuhkan ekonomi. Apa yang komunis buat? Diserang bom. Bom kira bom jugalah. Bom lombong-lombong biji timah. Ladang-ladang getah dibom, diserang untuk bertujuan melumpuhkan ekonomi British ataupun Tanah Melayu lah. Komunis telah menyerang 80 kawasan lombong biji timah. 80 kawasan lombong biji timah. Kalau tengok kat negeri ni kan, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Boleh hafal tak 3 negeri ni? Macam mana cara awak nak ingat 3 negeri ni? Nak hafal 3 negeri tu? Negeri ni sebenarnya dulu dikenali sebagai negeri apa? Dulu-dululah. Sebelum wujudnya PTM. Perak, Selangor, Negeri Sembilan ni negeri apa? Siapa tahu? Dulu pentadbiran dia di bawah pentadbiran apa? Saya nak tambah poin lah. Melayu. Apa? Negeri Melayu Bersekutu Ya, betul. Awak ingat je, negeri-negeri yang kaya biji timah adalah negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kalau ikutkan negeri-negeri Melayu Bersekutu, ada 4. Kenapa 4? Awak senang ingat formula macam ni lah. Kenapa ni? Delay ke? Lambat? Okey, negeri-negeri Melayu Bersekutu ada 4 huruf kan? Negeri negeri MB. 4 kan? So awak ingat ada 4 negeri. Negeri yang tersebut adalah Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan Pahang. Tapi kenapa Pahang kat sini tak ada? Pahang dia kurang biji timah. Pahang dia banyak sumber lain saja. Okey, tapi yang kaya biji timah adalah negeri-negeri yang saya bold tu lah. Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Okey. Ni negeri-negeri Melayu Bersekutu dulunya. Okey. Dan apa juga British buat untuk melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu? Bahkan bahkan komunis juga membunuh pekerja-pekerja ladang getah dan pekerja-pekerja pelombong. Pekerja-pekerja ladang getah dan pekerja-pekerja lombong. Okey? Jahatlah. Dia bukan saja musnahkan tempat lombong tu, lombong biji timah dan ladang-ladang getah itu. Bahkan pekerja-pekerja pun dia bunuh juga. Tujuannya untuk apa? Untuk melemahkan ekonomi British. Itulah kejam. Sebab itulah lama-lama penduduk Tanah Melayu tidak menyokong komunis ni. Diorang nak paksa diorang tu dengan cara keganasan. Sebab tu diorang tak nak sokong apa yang komunis buat. Cuba komunis tu bagi duit banyak pada rakyat-rakyat. Kan seronok macam tu. Tapi komunis paksa orang nak terima diorang dengan cara keganasan. Memang tak disenangi lah penduduk Tanah Melayu. Okey.
Yang keempat, tindakan komunis yang keempat ialah merosakkan infrastruktur. Infrastruktur ni senang kata prasarana prasarana ataupun kemudahan-kemudahan awam. Okey, prasarana ataupun kemudahan-kemudahan awam. Okey, so antaranya komunis menjalankan kegiatan sabotaj. Sabotaj ni senang kata maksudnya dengki lah, dengki, menganiaya. Okey, dengki menganiaya lah. Terhadap kemudahan asas. Sabotaj terhadap kemudahan-kemudahan asas. Yang lagi laptop saya ni. Okey. Okey. Kemudahan asas yang maksud apa? Sistem pengangkutan, perhubungan. Dia bom apa? Bom dan alihkan landasan kereta api. Mengalihkan landasan kereta api. Yang ni saya ada gambar. Okey, saya nak tunjuk sikit. Apa yang British buat. Nampak tu? Dia tergolekkan landasan kereta api tu. Dia alihkan landasan kereta api nak bawa nak bawa penumpang, nak bawa angkut bahan mentah. Berlakulah kemalangan. Ini gambar ni memang popular lah apa yang komunis buat. Tindakan sah. Dia galikan cikgu. Ha? Macam mana dia buat landasan tu, dia galikan landasan tersebut cikgu? Dibom. Dibom aja pun boleh jadi. Okey. Mungkin sistem pun boleh juga kita mainkan sistem. Yang itu saya tak kaji lagi lah macam mana dia buat tindakan itu. Sama ada dia alihkan sistem rail tu ke ataupun dibom. Itu saya tak tahulah secara terperinci. Itu awak boleh cari sendiri Tapi yang saya tahu memang mereka buat tindakan beginilah, sabotaj untuk mengalihkan dia sebut guna perkataan umum saja, mengalihkan landasan kereta api. Okey. Kalau sistem tu awak alihkan pun jadi lain pula kan. Itu yang ada berlaku kes-kes pertembungan kereta api tu. Kan? Kejap ada ex-student saya lah. Dia WhatsApp saya. Kejap Kejap Waalaikumsalam. Okey. Sambung Okey, dah nak habis dah ni. Kejap lagi tahu. Okey, kemudian apa lagi bentuk-bentuk kerosakan ataupun kegiatan-kegiatan sabotaj yang mereka buat? Serangan yang mereka buat. Kenderaan-kenderaan yang lalu kat jalan raya ditembak. Alamak, jahatnya dia orang. Mana-mana kenderaan yang lalu depan dia orang tembak aje, bunuh. Kenderaan-kenderaan yang lalu di jalan raya ditembak dan dibakar. Okey. Dan mereka juga merosakkan telefon awam. Telegram dirosakkan. Merosakkan paip air. Paip-paip air tu ditembak aja, bagi bocor. Biar kemudahan air tu tak dapat disalurkan kepada orang awam. Jahat apa yang komunis buat ni. Dia saja je nak tunjukkan kekuatan dia orang. Kemudian menyerang, bukan saja rosakkan barang tau, paip air. Bahkan menyerang pekerja awam yang membaiki jalan raya. Pekerja-pekerja awam tau. Serang pekerja awam. Jahatlah tindakan orang. Kalau dia orang nak rosakkan tu rosakkan lah, tak kisahlah. Tapi dia ambil nyawa orang tau. Pekerja awam yang buat kerja-kerja maintenance tu, servis-servis tu, dia bunuh juga. Supaya untuk apa? Untuk supaya dia orang tak dapat infrastruktur lah. Penduduk-penduduk tidak dapat menikmati segala kemudahan. Okey, yang baiki jalan, tukang pasang paip, tukang bina sistem pengairan telah diserang oleh komunis. Okey.
Kesannya apa? Menjejaskan kehidupan seharian penduduk kerana infrastruktur tidak dapat diselenggara dengan baik. Okey? Ni nota ni senang je. Saya bagi macam ni, awak hafal je, senang tindakan komunis kalau soalan keluar. Awak ambil ni je, okey? Kemudian soalan bonus, siapakah Pesuruhjaya Tinggi British yang terbunuh di tangan komunis? Siapa? Okey? Nama dia ni Sir Henry Gurney. Pernah dengar tak nama dia? Sir Henry Gurney. Pernah itu. Awak pernah dengar kat mana? Bab 5. Bab 5. Okey. Kalau saya, sebelum saya kenal Sir Henry Gurney ni, saya tahu nama sekolah Juvana Henry Gurney. Sekolah Henry Gurney. Itu sempena nama Pesuruhjaya Tinggi British Pesuruhjaya Tinggi British kita. Okey. Kenapa? Sebab dia jahat ke? Sebab tu Bukan sebab dia jahat. Itu Budak-budak Henry Gurney Lah, baik-baik je saya tau. pun tak ingat kenapa sekolah itu dinamakan sekolah yang bukan Sir Henry Gurney itu jahat. Okey. Tak tahu saya pun lupa. Awak kena carilah Google. Kenapa sekolah itu diberikan nama Sir Henry Gurney? Itu kena baca lah Tapi memang yang saya tahu sekolah itu memang sempena daripada nama Pesuruhjaya Tinggi British. Ke zaman itu dah wujud, saya pun lupa. Kena kajilah sejarah sekolah Henry Gurney ni. Saya cuma ada follow YouTuber bekas pelajar Henry Gurney. Saya lupa nama dia apa Dia cerita pengalaman dia lah sebagai murid. Izzat Daniel. Izzat Daniel. Ijat. Ya. Budak tu baik tu tau. Saya respect dia tu. Yelah dah keluar baik, tapi sebelum tu dengar cerita pengalaman dia bagi dia kes buli-buli dalam tu apa semua, kena pukul tu rotan dengan warden. Dah jadi normal lah nak tanya, Izzat tu kan Henry Gurney kan untuk budak bawah umur. So macam mana dia keluar-keluar Itu- ada anak pula? Sebab kes dia mungkin kes berat. Dia bawa kes dia panjang lah. Memang dia bawah umur tapi kes dia kena penjara berapa lama, kena tahan berapa lama tu, berapa tahun Tapi tu. bawah 4 umur tahun tapi je. takkanlah bawah umur tu. Contohlah, kalau kes masuk bunuh dah orang. kahwin. Tak, okey contoh. Awak contohlah 16 tahun, 17 tahun bunuh orang. Takkan habis 18 tahun bebas macam tu je. Mesti sama lama kalau bunuh orang. Tapi kes dia apa Ijat tu saya tak pastilah. Saya tak. Dia kata kes dia ada kes dengan kawan dia tau. Saya tahu Gaduh, dia gaduh pasal gaduh Dia itu. macam-macam kes. Ada yang mencuri, merompak rumah orang. Macam lah kes. Dadah pun banyak lah. Kes dadah banyak. Okay. So janganlah jangan. Saya dulu pernah berangan tau nak bawa murid pergi sekolah tu. Tapi Cikgu buat saya. Jom cikgu saya follow. proses dia Boleh. banyak. Tak prosedur dia. Alah. Prosedur dia macam-macam. Nak kena buat surat itu, surat ini, surat itu. Macam minta macam kebenaran banyak pihak lah. Kena jumpa PPD apa semua. Dan nak cari jodoh kat sana. Saya pula Benar. Biasa black boy handsome. saya dah pergi dah. Pagar sekolah Tengok, itu. Saya masuk. Saya tanya macam mana cara saya nak bawa murid-murid lawat ni. Lepas tu kena contact lah. Contact admin dia, pejabat dia. Dia bagi lah nombor masa tu kan. Tapi masa tu saya tak contact pun. Saya ambil je nombor dia. Berangan lah. Macam teringin juga. Saya pun tak pernah masuk. Saya masuk depan je lah. Pagar tu dia tak bagi masuk kan. Macam teringin juga buat lawatan sambil belajar. Saya ingat nak bawa murid-murid yang kelas-kelas ujung je. Budak-budak nakal lah kan. Takkan nak bawa budak-budak pandai macam Liana. Saya berminat cikgu. Awak minat tengok-tengok benda tu kan? Cikgu saya pun nak ikut. Sekarang kan pandemik mana boleh lawat. Mesti ada yang handsome cikgu. Saya confirm satu saya nak pergi. Diorang botak, dia tak rambut. Okey. Okey, sambung sekejap dah nak habis. Okey, siapakah Pesuruhjaya Tinggi yang terbunuh tu? Sir Henry Gurney. Okey, kenapa? Dia mati tu? Dia ditembak mati ketika diserang hendak komunis di Jalan Kuala Kubu Baru dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Perjalanan ke Bukit Fraser ni memang hutan tebal Memang hutan tebal. So diserang hendak. Diorang komunis tu tembak daripada bukit arah orang kata tanah tinggi lah Memang diorang pun tak sempat carilah siapa yang bunuh tu. Okey. Okey dah habis. Ini topik 63 kita sambung lah Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Tak ada. Saya dah tutup slide tu. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa,
Tak ada betul tak ada Tak ada, kita tamat tau. Sadaqallah. Dah pukul 5, dah sadaqallahul-azim. Okey, sekian itu saja daripada saya. Okey, topik bab 6. Okey, ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Okey, kita jumpa pada minggu hadapan untuk topik 6.3. Okey, pastikan korang jangan tak adil lah. Topik 6.3, usaha-usaha menangani ancaman komunis. Kita nak tahu pula bagaimana cara kerajaan nak menangani ancaman komunis kat negara kita. Itu next topik. Okey, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Bye. Terima kasih, Cikgu. Okay. Okay, Anik. Okay, bye.